الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم لا حول ولا قوة إلا بالله. Ayat berapa? Surah apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu khalaqakum Wallahu khalaqakum summa yatawaffakum wa minkum man yuraddu ila ardhil umur likaila ya'lama ba'di min ilmin syai'an innallaha alimun qadir. Dan Allah yang menciptakan kamu dari tiada kepada ada, kemudian menyempurnakan tempoh umur kamu. Maka ada di antara kamu yang disegerakan matinya, dan ada pula di antara kamu yang dikembalikannya kepada peringkat umur yang lemah. Ini peringkat tua kebudak-budakan, nyanyuk. Sebab peringkat nyanyuk macam-macam kan? Jadi Perdana Menteri 3 kali balik. Macam-macam. Itu peringkat nyanyuk, tuan-tuan. Sehingga menjadikan ia tidak ingat akan sesuatu yang telah diketahuinya. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Tafsirnya Allah SWT dalam firman ini memberitahu betapa dia mencipta manusia dari tiada. Kemudian setelah diberikan kesempatan untuk hidup, dan diberikanlah dia, dan ada di antara mereka yang diberikan umur yang panjang, lalu dikembalikannya kepada tingkat umur yang paling lemah, sehingga menjadi nyanyuk dan tidak mengetahui sesuatu pun yang pernah diketahuinya. Dan Allah SWT berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 54, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Allah Ta'ala yang menciptakan kamu bermula dengan keadaan lemah, min dha'fin, lemah. Nak berjalan pun tak boleh, ya, mengangkat bergerak pun tak boleh. Selepas tu seperingkat boleh bergerak, boleh merangkak, boleh bangun, menatih, berjalan dan seterusnya. Selepas berkeadaan lemah, menjadi kamu kuat dan boleh mengurus diri. Setelah itu ia menjadi kamu lemah pula serta tua beruban. Kemudian dia kembali balik. Itulah putaran hidup manusia. Ya, di dunia sebentar sangat, tidak apa yang dikejarkan sangat, melainkan tempat di dunia ini tempat mazra'. Dunia ialah mazra'atul akhirah. Itu sebut dalam hadis Nabi SAW. Dunia mazra'atul akhirah. Dunia tempat mahaluz zar'i, tempat bercocok tanam untuk membawa bekal balik ke akhir. Itu sebenarnya dunia itu letak dengan mengerjakan amal saleh, mengenal Tuhannya dan taat kepada Tuhannya. Itulah sebenarnya dunia itu dijadikan. Ya, kalau diambil lain daripada cara itu, dia nak bersedap, dia nak bernikmat yang bukan-bukan, melayan kehendak nafsu dan syaitan, habis dia akan jadi rosak. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Sayyidina Anas bin Malik bahawa Rasulullah SAW berada dalam doanya. Dalam doanya itu apa? Berada dalam doa. Bersabda di dalam doa dia, A'udzubika minal bukhli wal kasal wal haram wa ardhalil umr wa adzabil qabr wa fitnatid dajjal wa fitnatil mahya wal mamat. Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ya Allah Tuhanku, aku berlindung kepadamu
dari sifat kikir, minal bukhli, bakhil, wal kasal, malas. Daripada sifat bakhil, mana hubbud dunia, kasih kepada dunia, zakat pun tak keluar, punya bakhil. Ya, kemudian kasal, malas. Kemudian bakhil balik, potong tu 2 kali. Wal haram, haram tu tua terlajak, umur yang panjang, ya, umur yang paling lemah. Kemudian seksa kubur, fitnah dajjal, fitnah hidup dan mati. Meminta doa. Rasulullah SAW sendiri berdoa, ya Allah, mohon kepada Allah Ta'ala supaya diselamatkan daripada perkara-perkara yang tidak elok. Bakhil, sifat mazmumah, kasar, malas beribadat, ya, tua yang membawa kepada nyanyuk. Kemudian periksa daripada azab kubur yang dahsyat. Dalam kubur kau dah kena azab, di depan lebih berat. Dalam alam barzah dia ringan, depan tu lebih aisar, lebih mudah. Dan goncangan fitnah dajjal yang sangat hebat. Lepas tu bila dajjal tua besok, orang perempuan disuruh tambat ni. Dia suruh tambat yang pergi bandar. Dia kawasan bandar ni kan. Lepas tu orang salih banyak, dia duduk kawasan kampung. Dajjal di keraun pada bandar. Kalau perempuan tengok aja dia memang habis ni. Ya, Allah Ta'ala berikan ujian sihir dia terlampau teruk. Memang mencengangkan, kata betul tombang. Lepas tu Rasulullah kata ikat dia masuk, dia berkurung, jangan bagi dia tengok. Jangan bagi dia menghampiri dajjal, ya. Atau menjadikan ujian sihir itu mencabar. Siapa jadikan? Allah Ta'ala. Ya, hakikat dia tak ada benda pun, makhluk. Dajjal ni dekat dan Allah. Qala Allah Ta'ala wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq. وَمَنْ الَّذِي فُضِّلَ بِرَادِ رِزْقِهِمْ عَلَى مَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. Dan Allah telah melebihkan sebagian daripada kamu atas sebagian yang lain pada rezeki yang dikurniakannya. Ada banyak, ada pertengahan, ada sedikit. Itu semua Tuhan dah taksimkan. Ada hikmat-hikmat dia, ya. Dalam pada itu orang-orang yang diberikan kelebihan itu tidak mahu memberikan sebagian dari kelebihan hartanya kepada hamba-hamba mereka supaya orang-orang itu dapat sama mempunyai harta. Mengapa mereka tergamak mengingkari nikmat Allah dengan perbuatan syirik? Nauzubillah. Patutnya dia dapat nikmat Tuhan, tidak putus setiap nafas. Itu melahirkan akan kesyukuran yang tidak dilawan Tuhan balik. Ya, peringkat perlawanan dia peringkat besar tu, maknanya syirik. Tidak ada zalim pada besar itulah dia memutuhkan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah. Dan daripada itu orang-orang yang diberikan kelebihan tidak mahu memberikan sebahagian daripada kelebihan harta kepada hamba-hamba mereka supaya orang-orang itu dapat sama mempunyai harta. Apa maksud sama mempunyai harta? Apa maksudnya? Merdeka ke lah. Dan merdeka bahawa dia boleh milik, hamba mana boleh milik. Mana sampai dia boleh mempunyai harta, maknanya dia boleh milik, dia merdeka lah. Sebab ibadat paling besar di antara ialah memerdekakan hamba. Ya. Sebab tu dalam kafarah denda diletakkan tu merdekakan hamba, kan? Merdekakan hamba dan sebagainya. Sebab selagi dia ada hamba dia tak boleh memilih, dia dimilik, bukan dia memilih. Padahal mereka sendiri tidak rela menyekutukan hamba-hamba sahaya mereka kepada harta dan rezeki serta isteri-isteri mereka. Ya. Punya dahsyat dan sifat bakhil. Kalau boleh dia je nak. Kata amal, afdalul a'mal asqaluha. Amal yang paling afdal bila dia lebih berat. Kan? Mencabar. Sayangkan harta, kita buang. Dibagi dia pada tempat yang diizin, disuruh Allah Ta'ala. Itu semua mencabar nafsu, dia berat. Sebab tu dia punya pahala lebih. Ya. Orang panggil kerja lebih, gaji lebih.
Qala Allah Ta'ala daraba lakum masalan min hal lakum mimma malakat aymanukum min syuraka fi ma razaqnakum fa antum fihi sawa takhafunahum ka khifatikum anfusakum. Ia mengemukakan kepada kamu satu contoh perbandingan, darabah, mana buat perbandingan, permisalan, ya, banding daripada keadaan diri kamu sendiri. Iaitu relakah kamu menerima sebahagian dari hamba-hamba abdi yang kamu miliki itu menjadi rakan kongsi, rakan kongsi kamu pada harta benda yang kamu telah kurniakan? Boleh? Dia hamba kita, kemudian harta kita bagi dua, dia minta bagi dua, boleh bagi? Mana boleh? Awak hamba, kita taukeh kan, kilang-kilang semua kerja, lepas tu dah maju kilang, kita bakal kongsi dengan pekerja, bagi sama, boleh? Mana boleh? Tak nak. Itulah dalam negara kita punya, dia nak kongsi lah, dia lah nak ambil. Tak ada lah bodoh manusia. Kita punya bagi orang kan. Negara semua ada, negara India ada, negara China ada masing-masing, kita tak kacau dia. Dia kena faham lah pendatang kan, jadi tekong lah. Supaya dengan penerimaan itu mereka dengan kamu menjadi sama-sama berhak padanya, sehingga kamu pun tidak berani menguruskan harta benda itu dengan tiada persetujuan mereka. Boleh gitu? Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala, dia punya kan. Semua ni kepunyaan dia. Jangan kita pula nak buat macam kita punya. Kita ni hamba. Zahir kalau sifat hamba. Dia tuan, dia mana Tuhan. Ya. Maka Allah Ta'ala menutup ayat tersebut di atas dengan bertanya, mengapa mereka mengingkari nikmat Allah Ta'ala? Ya. Besar. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banin wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibat afabil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Allah telah menjadikan bagi kamu daripada diri kamu sendiri pasang-pasangan isteri. Jadi jadikan, ya, kamu tadi dari pasangan kamu anak-anak, dan serta dikurniakan kepada kamu dari benda yang baik lagi halal. Maka patutkah mereka yang engkar itu percaya kepada perkara yang salah, mana menyembah berhala lain buat begini, dan mereka kufur pada akan nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan? Patut tak patut lah maknanya. Tafsirnya Allah SWT dalam ayat di atas berfirman, itu menerangkan, menyebut di antara nikmat-nikmat kepada hamba-hambanya ialah bahawa dia telah menjadikan isteri-isteri. Kan? Kena isteri-isteri. Jangan isteri saja, kena isteri-isteri. Suka dengar. Kita kata zaud kan, min anfusikum zaud kan, azwat jamak. Zaujun azwat, ada isteri-isteri. Ialah bahawa dia telah menjadikan isteri-isteri mereka dari jenis mereka sendiri. Kenapa sekiranya isteri-isteri itu dari jenis yang lain dan tidak sama jenis dengan suami mereka, dan saya tidak akan timbul di antara mereka perasaan kasih sayang dan cinta mencintai. Dia kan sama lah. Akan tetapi Allah Ta'ala dengan rahmatnya telah menciptakan Bani Adam dua jenis kelamin. Sebab itu maknanya jadikan kita ni sama pasang, sama-sama. Sebab itu haram kita bernikah dengan tak sama jenis. Tak boleh bernikah dengan jin, tak boleh. Tak diharamkan ulama menikah dengan jin, tak boleh. Kecuali mazhab Ibnu Yunus satu saja. Mazhab Ibnu Yunus saja harus bernikah dengan jin. Jamhur ulama tak boleh, bahaya. Satu tak sama jenis. Satu lagi besok jadi masalah besar. Dia tak kahwin, tiba-tiba perut dia bulat. Orang tanya apa? Suami saya jin. Rupa jin kepala hitam. Pening aku jawab kamu. Nak tangkap tak boleh. Suami saya jin ni. Wah, kacau je. Akan tetapi Allah Ta'ala dengan rahmatnya telah menciptakan Bani Adam dua jenis kelamin, lelaki dan perempuan, yang menjadi suami isteri, pasangan yang elok dah. Ni pula ada pula tak nak pula lelaki sini. Nampak jantan nama jantan. Jadi yang kau Nabi Lut lah. Macam-macam.
Dan dari hubungan perkahwinan itulah Allah Ta'ala menjadikan anak-anak dan cucu-cucunya berkembang biak. Selain daripada itu, Allah Ta'ala menyebutkan sebagian nikmat yang diberikan kepada hamba-hambanya adalah rezeki yang diberikan kepada mereka berupa harta benda, makanan, minuman serta keperluan hidup yang lainlah. Keperluan hidup mengikut perkembangan masa zaman lain, zaman sekarang ni ke lain. Walhasil semua itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, ditakbir oleh Zat yang maha besar yang tidak dilihat. Rupanya yang tak dilihat lagi hebat daripada yang dilihat. Ya. Yang tak dilihat, yang tak nampak, dia lebih hebat daripada yang kita nampak. Dia mengawal. Yang tak nampak mengawal yang nampak. Sebab kita dengan Tuhan dia lain. Kalau kita sama kita tak nampak, nak kawal orang nampak tu tak boleh. Si buta nak kawal dengan orang ni tak boleh. Ada tak ada lain. Dia tak dilihat, tak siapa menampak. Dia mengawal. Tenaga elektrik pun dia kawal kan segala keperluan-keperluan kepada tenaga elektrik. Tenaga elektrik tak nampak pun. Ya. Kalau kita kata mana api menyala terang, ada elektrik, tak nampak pun. Tak nampak kita tak ada lah. Gilah pegang. Kabel banyak tiang dia pegang. Maka Allah SWT bertanya, masihkah mereka beriman kepada Tuhan-Tuhan batil yang mengingkari nikmat Allah Ta'ala yang mereka tidak dapat menghitung jumlahnya tadi. Ya, ada ya Allah. Qala Allah Ta'ala wa ya'buduna min dunillahi ma la yamliku lahum rizqan minas samawati wal ardi syai'an wa la yastati'un. Fala tadribu lillahil amthal. Innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan mereka menyembah benda-benda yang lain dari Allah Ta'ala yang tidak berkuasa memberikan mereka sebarang rezeki. Bahkan dia pula kena bagi makan pisang. Tu tak makan pula tukar pisang plastik. Kan? Macam-macam. Pada langit dan bumi, dan mereka pula tidak berdaya sama sekali mendapat kuasa itu. Dia sendiri diurus. Tuhan ni dia pengurus. Dia pengawal, dia penjaga, dia pemberi, semua dia. Tu Tuhan. Ini dengan perbuatan Tuhan, Tuhan dia pula dia kena jaga. Kena beri makan. Ini kebodohan yang terang. Oleh itu janganlah kamu mengadakan sesuatu sebanding dengan antara walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satu pun yang setanding. Kerana sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui ya setakat mana buruknya perbuatan syirik kamu, sedang kamu tidak mengetahuinya. Ya, itulah. Allah terangkan pegangai fi'il cara yang jauh menyimpang daripada jalan Allah Ta'ala. Tidak betul dengan akhlak kemanusiaan. Patutnya orang beri rezeki kat kita, kita hormat ke dia. Kan? Kita maknanya berbaik. Ini tak Allah Ta'ala beri rezeki, disembah lain. Ya'buduna min dunillah. Ya, disembah pada zat yang lain yang tidak abu. La yamliku lahum syai'an. Ya, tidak memiliki bagi mereka rizkan. Akan tetapi mereka menyembah berhala-berhala dan patung-patung serta penyembahan yang tidak mempunyai kuasa untuk memberi rezeki kepada mereka dari langit atau daripada bumi. Tidak berkuasa menurunkan air hujan, ya, atau menyuburkan tumbuh-tumbuhan tadi. Itu semua kerja Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berarti suruh kita sentiasa memandang dalam semua makhluk. Yang sebab dia menayangkan. Tuhan menayangkan. Bila orang suruh tayang, tu tunjuk, kita tengok. Dia tengok lah. Tengok dengan kacamata makrifat dengan Tuhan. Maka janganlah kamu mengadakan sekutu bagi Allah Ta'ala. Dan Allah Subhanahu Dia tiada dari Tuhan melainkan dia. Namun kamu tidak mengetahui bahawa perbuatan kamu itu adalah perbuatan syirik. Dia telah mengadakan sesuatu. Dia kata tiada Tuhan melainkan dia. Dia kata ada Tuhan dua pula. Macam-macam. Ya, pensyarah, tak ada otak, tapi nak sesat.
Tuan nak pergi mana? Orang kampung pergi mana? Kalau tuan nak jadi di kapi, dia bersyarah pun kapi. Kapi musyrik lah. Kan? Mengiktikadkan Tuhan berbilang habis lah. Allah. Macam akhir zaman. Mana tiada Tuhan melainkan Dia. Ya, sebab dia kata la maujud illallah, tiada maujud sebenar melainkan Allah. Sebab jawatan ketuhanan ni mesti mana dipegang oleh siapa? Zat yang wajib wujud. Adapun zat yang mungkin wujud, dia tidak layak dan tak selagi memang tak boleh memegang jawatan ketuhanan. Ya, sebab dia mungkin, ada dia ada boleh, tak ada boleh. Benda yang ada boleh, tak ada pun tak apa, ialah benda yang lemah, yang mengharapkan satu kuasa lain mengeluarkan dia dari tak ada kepada dia. Adapun zat yang wajib wujud, mana kewujudan dia wajib. Dia tak pernah bertemu dengan ketiadaan, sama ada di awal atau di ujung. Dialah yang layak sebenarnya. Sebab tu wujud yang sebenar wujud dia. Wujud sebenar ialah wujud yang tidak didahului oleh ketiadaan dan tidak akan bertembung dengan ketiadaan. Siapa dia? Tunggal dia saja. Itu dia kata la maujud illallah. Tiada wujud sebenar mana tak ada. Ada wujud yang lain, itu bayangan dia. Ya, bayang. Walaupun bayang banyak, orang panggil satu juga. Kalau datang berapa orang mat? Seorang. Banyak bayang, orang bayang tak kira. Ada juga sengawan dia kira bayang. Selama 1,000 dia kata 10,000. Besok light banyak, subuh dia kira. Kira dengan bayang-bayang tu kali. Jadi bayang tidak ada iktibar sebab taraf kewujudan mereka tidak setaraf. Taraf kewujudan paling tinggi wujud Allah Taala aja. Tunggal, tidak ada siapa yang boleh menjawab jawatan kewujudan Allah Taala. Apa wujud dia? Wajib. Ada wujud makhluk mungkin. Itu je beza dia. Allah. Namun kamu tidak mengetahui apa yang perbuatan yang kamu itu adalah perbuatan syirik. Dia mengatakan yang lain, mengambil yang lain daripada Allah sebagai Tuhan. Daraballahu masalan 'abdan mamlukan la yaqdiru 'ala syai'in wa man razaqnahu minna rizqan hasanan fahuwa yunfiqu minhu sirran wa jahra. Hal yastawun alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Adalah memberikan satu misalan lagi, daraballah pentamsilan, permisalan perbandingan seorang hamba abdi yang menjadi milik orang. Abdan mamlukan, itu hamba mamluk, hamba yang dimiliki oleh orang lain, kuasa melakukan dengan bebasnya sesuatu pun, dan seorang lagi yang merdeka. Seorang tadi hamba yang kita lahir ke orang syai'an, dia tak mampu. Yang seorang lagi pula dia mampu. Dikurnia padanya pemberian yang baik, harta kekayaan daripada kami itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia pun membelanjakan hartanya dengan bebasnya, sama ada secara bersembunyi atau terbuka. Adakah kedua orang ini sama? Kalau tak sama lah. Segala puji tertentu bagi Allah. Allah jualah yang berhak disembah. Tapi kebanyakan manusia yang musyrik, yang kafir musyrik tidak mengetahui hakikat tauhid. Hakikat mengesakan. Tauhid itu mana mengesah? Mana keesaan adalah satu benda yang amat penting. Tak boleh berbilang. Allah. Tafsir yang menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Aufi, bahawa perumpamaan ini Allah SWT membuat untuk orang mukmin dan orang kafir supaya perhati. Orang kafir diumpamakan seperti hamba saya yang tidak dapat bertindak sesuatu pun. Sedangkan orang mukmin diumpamakan seperti orang mempunyai rezeki yang baik, yang banyak, yang mewah. Kemudian menafkahkan rezeki itu secara sembunyi dan terang-terang. Itu orang iman. Dapat maknanya pengetahuan disampaikan. Ya, maknanya setengah diberikan rezeki. Rezeki dalaman terlebih besar. Allah. Atau rezeki zahir dapat memfakahkan.
infak pada tempat tu. Ya, fakir miskin, orang susah dan sebagainya. Zakat dibagi 8 asnaf tu kan. Sedangkan menurut Mujahid pula sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Nujaih, bahawa perumpamaan yang benar adalah bahan yang benar adalah kedua-duanya sama. Kerana perbezaan antara keduanya itu jelas dan terang, yang tidak diketahui hanya oleh Allah, oleh orang yang bodoh. Maka Allah SWT, alhamdulillah, bahkan kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Ya. Allah. Dan satu lagi firman Allah, daraballahu masalan rajulain. Jadi ayat ini kita tengok banyak apa ni? Perumpamaan je. Daraba. Mana Tuhan membuat perumpamaan. Dalam mendidik manusia, sistem tu kena pakai. Ya, mengajar satu, soal satu, banding satu. Banyak cara. Ya. Dalam memberikan makna tausiah, dalam memberikan idah, menerangkan atau pencerahan, satu cara. Kemudian pertanyaan, soal jawab. Kemudian pula pemisalan, perbandingan, ya, itu semua benda itu mencambah lagi sumber pemikiran, ya, meluaskan lagi tangkapan maknanya, pendedahan ilmiah dia. Daraballahu masalan rajulaini ahaduhuma abkam la yaqdiru ala syai'in wa huwa kullun ala maulah aynama yuwajjihu la ya'ti bi khair hal yastawi huwa wa man ya'mur bil 'adl wa huwa ala siratim mustaqim. Dan antara memberi lagi satu contoh perbandingan. Dua, salah seorangnya pekak. Abkam, bukmun, mana pekak? Summun, bukmun. Pekak, tuli. Wabintani. Saya rasa-rasa daripada awal dunia dijadikan sampai saat sekarang, zahir dia serentak rosak. Dia pekak, dia tuli. Ada benda jumpa? Ya, kalau dia pekak, kemudian dia tuli, dia pekak, kemudian dia buta, habis. Dia akan rasakan diri dia macam batu. Dia tak tahu siapa dia, kan? Nak tengok tak nampak, dengar pun tak boleh. Orang panggil tak dengar, orang lambai tak nampak. Macam, oh gila kan. Boleh jadi gila. Biasa si buta, dia boleh mendengar. Kalau dia pekak, dia nampak, kan? Jadi boleh berkomunikasi dengan. Kalau dua-dua ni jam habis, dia pun tak tahu kat mana dia, apa dia. Jam. Boleh gila balik. Sebab nikmat ni, Allah Ta'ala bagi. Ya. Dan Allah memberikan satu contoh perbandingan, ialah dua orang lelaki. Salah seorang semula jadi. Panggillah, kan? Orang Melayu kata apa? Pekak bunga cengkih. Dia pekak dekat belakang. Padahal orang dah jawab, kita tak jawab. Kau ni sombong, kau panggil tak jawab. Boleh pekak. Orang terjegit, kita jawab, dia benar. Dia tak dengar. Tidak dapat menyatakan apa yang difikirkannya dan tidak dapat mendengar apa yang dikatakan kepadanya. Itu pula menjadi beban pada orang yang menjaga ni. Susah kan? Pekak tu panggil tak dengar. Lambai tak nampak, orang kita teruk. Kemana saja dia diarahkan pergi oleh penjaganya, tak dapat dia membawa sesuatu yang berfaedah. Adakah dia yang demikian sifatnya sama dengan orang yang boleh berkata-kata serta dapat menyuruh orang lain melakukan keadilan dan ia sendiri pula berada dalam jalan yang lurus, jalan yang benar? Sama atau tak sama lah. Banyak ayat-ayat Tuhan bentukkan begitu. Perbandingan, kemudian pertanyaan, hal yastawi, sama ke Tuhan kata? Maknanya Tuhan minta kita jawab. Mujahid berkata bahawa perumpamaan ini mengenai penyembahan berhala, ya, dan penyembahan kepada Tuhan yang Maha Esa. Dua sembahan. Kita menyembah kepada yang hak, itu Allah Ta'ala, dan satu sembahan yang batil yang dilakukan oleh orang kufar. Berhala diumpamakan seperti orang yang bisu. Panggil, ada nyawa tak ada. Dan Nabi Ibrahim dia bapak dia suruh dia jual patung berhala kan. Dia cerdik. Dia kata, siapa nak beli tuan pekak, tuan bisu? Jangan nak beli. Orang nama pekak bisu nak beli untuk jadi malu kan. Pandai dia malu. Kan.
Benda pekak, benda bisu ni siapa nak beli dia. Dia jual kau tak pernah laku, kau jual berapa 5 baht. Nak jual macam mana kan? Dia dah blok awal lagi, pekak, bisu. Dia berhala diumpamakan seperti orang yang bisu, yang tidak dapat berkata-kata, tidak dapat berbicara. Yang baik maupun yang buruk dia tak tahu. Bahkan menjadi beban pula penjaga dia kan. Kemudian kemana saja dia diperintah tidak pernah berjaya. Untuk memenuhi hajat dan keperluan penjaga dia. Sebab dia pula kena jaga. Habis. Maka apakah sama Tuhan yang demikian sifat dan keadaan dengan yang dapat menyuruh melakukan keadilan serta berada pada jalan yang lurus? Menurut Ibnu Abbas sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Auf, perumpamaan ini mengenai perbezaan antara orang kafir dan orang mukmin. Orang kafir ni panggil pekak, buta. Orang mukmin mana orang yang mendengar, deria dia ada, pendengaran dia ada, penglihatan dia ada. Dan ada juga pendapat lain mengatakan bahawa perumpamaan ini adalah mengenai hamba. Yes, saya Utsman bin Affan adalah seorang yang bisu. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Allah alam bisawab. Walhasil yang buat perbandingan. Ya, perbandingan antara yang mendengar dan yang tidak mendengar, antara hamba dengan Allah Ta'ala. Itulah maknanya. Jadi kita sebagai hamba pakailah uniform kehambaan, baru dapat keridaan Allah Ta'ala, dapat bantuan. Tahakkuk bizullika yamudduka bi'izih, tahqiqkan pandang kelemahan kamu, dhaif kamu, hina kamu, baru kamu dibantu oleh Tuhan yang Maha Mulia. Itu cara dia. Kemudian kalau Ta'ala walillahil ghaibus samawati wa ta'ala, memiliki pula yang gaib. Ini lagi hebatlah. Ila akhir ayat. Sadaqallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Subhanallah.